Didik TV KPM. Dan hari ini saya ada bersama dengan Cikgu Hafizah. Dan nampak tak atas meja ni berbagai jenis tumbuh-tumbuhan. Kenapa? Sebab dalam segmen ini kita akan fokus pada pengelasan tumbuhan. Betul tak cikgu? Ya, betul sekali. Okey. Jadi kita teruskan pengelasan tumbuhan. Tumbuhan ini kita boleh kelaskan kepada dua kelas, iaitu tumbuhan tidak berbunga dan tumbuhan yang berbunga. Contoh macam pokok ni. Cantiknya. Ya, cantik kan, warna pink. Ya. Tapi sebelum cikgu pergi lebih jauh tentang tumbuhan tak berbunga, kita nak tahu tentang dua istilah yang penting, iaitu istilah yang pertama, tumbuhan tanpa vaskular. Okey, apa itu tumbuhan tanpa vaskular? Iaitu tumbuhan yang ringkas dan kecil tanpa sistem vaskular. Contohnya kulat pada batu. Okey, apa sistem vaskular ni? Sistem vaskular ialah sistem pengangkutan di mana tumbuhan mengangkut air dari akar naik ke atas. Faham cikgu. Sebab kulat ni dia kecil saja, jadi dia tak perlukan sistem vaskular. Lawan kepada tumbuhan tanpa vaskular ialah tumbuhan vaskular. Okey, tumbuhan vaskular ialah tumbuhan yang mempunyai sistem vaskular dan ia juga memiliki akar, batang serta daun yang nyata. Kita boleh nampak jelas mana daunnya, mana batang dan mana akar. Maksud dia ada sistem vaskular, dia ada sistem untuk mengangkut air dari akar naik ke bahagian atas. Okey, faham cikgu. Jadi seterusnya kita nak lihat tumbuhan tidak berbunga. Ada 3 sahaja, iaitu lumut, paku pakis dan juga konifer. Jadi kita akan lihat setiap satu cirinya. Okey, lumut. Lumut ini contohnya dekat depan cikgu ni. Ini lumut. Kepada murid-murid yang tak pernah tengok lumut, inilah dia lumut. Lumut ini kecil saja, kita tak dapat bezakan mana daunnya, mana batang dan mana akarnya. Dia tumbuhan yang sangat ringkas. Jadi lumut ini membiak dengan menghasilkan spora. Sebab dia kecil sangat, cikgu dah zoomkan. Inilah dia spora-spora yang ada pada lumut. Spora-spora ini akan diterbangkan oleh angin. Jadi lumut dia tumbuhan bukan vaskular. Tak ada sistem pengangkutan air. Okey, faham. Okey, seterusnya yang kedua, paku pakis. Ni contoh paku pakis. Ini dia Chris. Ya, paku pakis. Paku pakis membiak dengan menghasilkan spora dan merupakan tumbuhan vaskular. Maksudnya dia ada sistem pengangkutan air. Cikgu, Chris ada satu soalan cikgu. Ya, apa dia? Macam mana spora paku pakis ini disebarkan cikgu? Ya, okey. Paku pakis ini, kalau kita lihat di sini, sporanya berada di bawah daun. Okey. Ya, bila sudah matang, nampak tak? Dia ada bulat-bulat tu. Sekarang dia belum ada biji spora. Seperti debu-debu halus sebab spora dia belum matang. Bila dah matang, spora tu dia akan pecah, kantung dia akan pecah dan debu-debu tadi akan disebarkan oleh angin. Oleh angin. Ya. Okey, faham. Okey, ini untuk paku pakis, membiak dengan spora dan merupakan tumbuhan vaskular. Okey, yang ketiga ialah konifer. Ini tidak berbunga. Jadi konifer ni pokoknya besar. Cikgu tak bolehlah bawa masuk dalam studio. Okey, cikgu boleh tunjuk gambar konnya saja. Dia tidak membiak melalui spora tetapi melalui kon. Okey, dan sebab dia besar, dia ialah tumbuhan vaskular. Okey, 3 sahaja tadi tumbuhan tidak berbunga. Okey, kita nak pindah kepada tumbuhan berbunga pula. Okey. Tumbuhan berbunga. Okey, bila kita nak buat perbandingan, kita kena tahu persamaan dan juga perbezaan. Okey, jadi tumbuhan berbunga ini, persamaan dia, dia boleh menghasilkan biji benih. Bagaimana pula dengan perbezaannya? Okey, tumbuhan berbunga kita boleh bahagikan kepada monocotyledon dan dicotyledon. Okey, mono maksudnya satu. Okey, jadi dia ada satu saja cotyledon. Okey, dicotyledon pula, di bermaksud dua. Maksudnya dia mempunyai 2 cotyledon. Macam yang Chris tunjuk tu. Okey, yang pertama monocotyledon itu ialah biji benih jagung. Kalau kita belah jagung tu, kita akan jumpa satu saja cotyledon di dalamnya. Okey, manakala contoh dicotyledon seperti kacang tanah.
kacang tanah ni kalau kita nak makan ni, kita boleh pecah dengan mudah kepada dua bahagian. Okey, sebenarnya dua bahagian itu ialah dua biji ataupun dua cotyledon yang kita sebut dicotyledon. Yes, okey. Okey, itu untuk bilangan cotyledon. Okey, kemudian kita nak lihat dari segi akarnya pula. Okey, tumbuhan monocotyledon, okey, dia mempunyai akar serabut. Macam mana bentuk akar serabut tu? Okey, so dekat sini cikgu ada contoh, contoh. Ya, okey. Tumbuhan monocotyledon contohnya seperti pokok padi ataupun ini lalang. Okey, lihat pada bahagian akarnya. Ini akar serabut. Ya, akar serabut tu dia macam rambut tu, dia terus keluar macam tu okey, ini akar serabut. Okey, macam mana pula dengan tumbuhan dicotyledon? Okey, cikgu cabut lagi satu ni. Okey. Okey, nampak tak? Dia memiliki akar tunjang. Yes, ini akar tunjang. Beza tadi, akar serabut dia macam rambut tu, akar tunjang dia ada satu yang besar, kemudian baru ada akar yang kecil-kecil di sebelah-sebelahnya. Okey, kemudian kita nak lihat pula dari segi daunnya. Untuk daun lebih jelas lagi kita lihat pokok bunga ni. Okey, pokok monocotyledon. Contoh yang ni. Kita tengok urat daunnya. Kalau tak jelas daripada depan, kita pusing belakang untuk lihat urat daun. Okay, kita akan nampak garisannya tegak. Tegak saja. Iyalah cikgu. Okey, ini namanya berurat selari. Okey, untuk tumbuhan dicotyledon pula, okey kita lihat. Okey, sama juga kalau tak dapat tengok jelas yang depan, kita tengok belakang dia. Belakangnya. Ya, okey kita nampak. Okey, daripada tengah dia keluar ke tepi. Okey, itu ialah kita namakan dia berurat jejala. Okey. Okey. Kemudian kita nak lihat dari segi batang pula. Okey. Pokok ataupun tumbuhan monocotyledon kebanyakannya adalah berbatang lembut. Macam ni. Lembut kan? Betul cikgu. Ya. Okey, manakala tumbuhan dicotyledon kebanyakannya adalah berbatang berkayu. Okey. Ini juga kita kelas consider sebagai berkayu walaupun dia boleh di-bend ya. Okey, faham. Okey, contoh tumbuhan monocotyledon seperti pokok padi, mana-mana daun yang macam ni lah. Okey, pokok padi, pokok jagung. Okey, contoh tumbuhan dicotyledon pula seperti pokok tomato, pokok durian, pokok rambutan dan pokok-pokok yang ada kat depan ni. Okey, baiklah cikgu. Okey, kemudian cikgu nak ajar sikit macam mana cara nak tulis persamaan dan perbezaan. Okey, faham. Kalau persamaan, kalau dalam periksa lah keluar soalan persamaan, mesti ada perkataan kedua-duanya. Okey, contoh soalan kata beri satu persamaan antara tumbuhan monocotyledon dan dicotyledon. Okey, ayat mula-mula kalau persamaan kedua-duanya adalah menghasilkan biji benih. Jawapan kedua pun kita boleh cakap kedua-duanya adalah tumbuhan berbunga. Okey, faham. Kemudian macam mana pula cara nak tulis perbezaan? Okey, cara nak tulis perbezaan, kita kena bezakan dua-dua aspek tu dalam satu ayat. Okey, contoh cikgu bagi kalau soalan tanya bilangan cotyledon. Okey, contohnya monocotyledon mempunyai satu cotyledon manakala tumbuhan dicotyledon mempunyai dua cotyledon. Dalam satu ayat mesti ada dua-dua. Okey, faham. Okey, cikgu nak tanya. Cikgu nak tanya Chris pula. Yes. Kalau pelajar ni tulis perbezaan monocotyledon mempunyai akar serabut manakala dicotyledon mempunyai daun urat jejala. Betul ke salah ni agak-agak ni? Agak-agaknya salah sebab dia tidak jawab dengan aspek sama cikgu. Yes, dia Betul tidak tak? menjawab pada aspek yang sama. Okey, kalau dia jawab berakar serabut untuk monocotyledon, mesti jawab akar tunjang untuk dicotyledon. Okey, jadi jawapan yang betul sepatutnya dia mesti monocotyledon. Dia mesti aspek yang sama. Okey, Ya, faham. kalau kita cerita akar je. Kalau cerita daun je. Dan mesti ada dua-dua. Monocotyledon macam mana, dicotyledon macam mana dalam satu ayat yang dihubungkan dengan manakala. Untuk perbezaan lah cikgu. Ya, untuk perbezaan. Kalau persamaan tadi apa dia punya keyword dia?
Kedua-duanya. Okey. So ada soalan ni. Boleh ada, kita cikgu? teruskan tak dengan soalan Chris? Okey, jom cikgu. Okey. Oh, sorry. Ini dia soalannya. Okey. Kita ada pokok padi dengan pokok bunga matahari. Soalannya, gambar raja di atas merupakan dua jenis tumbuhan. Berikan satu persamaan dan satu perbezaan bagi tumbuhan tersebut. Dua Okey. markah. Okey, ni satu lagi tips. Kalau nak jawab soalan, kita tengok markahnya berapa. Kalau 2 markah, maksudnya ada 2 poin yang kita nak kena bagi. Okey, faham. Okey, cuba Chris bagi satu persamaan. Apa Okey. keyword dia tadi, Chris? Kedua-duanya. Oh, memang excellent ni. Tapi cikgu sebelum itu, untuk Ya. murid-murid di rumah, di manakah mereka boleh cari soalan ni, cikgu? Soalan ni ada di dalam buku teks sains tingkatan 2 muka surat 15. Okey. Muka sama. surat 15, Ya. Okey, baiklah. Okey, persamaan. Nak cuba ni? Ya. Okey, persamaannya Po- kedua-duanya menghasilkan biji benih. Ya, betul. Dah dapat satu markah lah ni. Ya, satu markah. Okey. Okey, jawapan lain juga kita boleh bagi. Kedua-duanya merupakan tumbuhan berbunga. Okey, baiklah. Okey, untuk perbezaan pula. Perbezaan aspek yang sama dihubungkan dengan manakala. Tapi sebelum tu, saya tak pastilah cikgu yang mana monocotyledon atau yang mana dicotyledon. Okey, jadi boleh tengok dia punya. Okey, Contohnya ciri-cirinya. Ya, cirinya. Okey, kita lihat ni. siap. Daunnya. Okey, daunnya macam ni. Selari. Selari kan dari bawah ke atas. Okey. Kalau yang pokok bunga matahari ni macam ni kan? Ya. Jejala. Jejala. Okey. Maknanya untuk gambar rajah pertama ni merupakan monocotyledon. Okey. Yang bunga matahari dicotyledon. Betul tak cikgu? Okey, kita boleh beri perbezaan tu maksudnya mesti ada aspeknya. Contohnya tumbuhan yang pertama ni monocotyledon mempunyai Oh, okey, faham. Okey, mempunyai mungkin Chris nak pilih aspek daun dulu. Okey. Okey. Okey, jadi Boleh juga sebut terus pokok padi. pokok padi mempunyai daun berurat selari. Yes. Manakala Yes, pandai. pokok bunga matahari mempunyai daun berurat jejala. Betul tak cikgu? Oh, satu markah. Ya. Untuk perbezaan memang panjang sikit dia punya jawapan dia. Tapi mesti buat dalam satu ayat. Okey, boleh. Bagi bintang dekat Yeay, Chris. saya dapat satu pelekat. Terima kasih Okey. cikgu. Ya, satu lagi tips. Okey, Satu ada lagi tips. Okey, kalau tumbuhan monocotyledon tu, monocot, okey. Kita dah tahu tadi dia punya daun dia berurat selari. Okey. Okey, akar dia mesti serabut. Kalau dicotyledon tadi, okey, daun dia dah macam ni. Kan? Akar dia tunjang. Oh, ni tips lah ni cikgu. Senang nak ingat. Ya. Kalau atas tegak, bawah serabutlah. Okey. Kalau atas dia jejala, bawah dia pula yang tunjang. Okey, faham. Cikgu, kalau Chris nak cuba aspek aspek akar boleh tak sekarang? Boleh. Okey. Tadi dah cuba daun kan? Ya. Okey, pokok padi mempunyai akar berakar serabut. Yes, berakar serabut, betul. Manakala pokok bunga matahari mempunyai akar tunjang. Ya, betul. Akar serabut, Okey. akar tunjang. Faham. Ya, betul. Cikgu, sebenarnya cikgu pernah makan tak kuaci bunga matahari tu? Pernah makan? Ya. Sebenarnya dari bahagian mana cikgu? Kuaci tu sebenarnya daripada biji benih di sini. Di dalam ni. Okey. Dalam ni, Faham? ya, biji benih dia akan diekstrak. Itu Okey. jadi kuaci. Baiklah. Okey. Jadi Didik TV KPM